Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memuktamadkan untuk memansuhkan ujian penilaian sekolah rendah UPSR mulai 2021. Sementara pentaksiran tingkatan 3 PT3 bagi tahun 2021 pula dibatalkan. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Razi Jidin dalam satu sidang media khas juga berkata tiada peperiksaan ganti bagi ujian murid tahun 6 itu. Sebaliknya jelas Razi fokus utama kementerian ketiga ini adalah untuk memperkasakan pentaksiran berasaskan sekolah dan pentaksiran berasaskan sekolah khusus PKSK bagi murid yang berhasrat memasuki sekolah berasrama penuh dan sebagainya. Selari dengan pemansuhan UPSR, Razi berkata pentaksiran alternatif sekolah rendah PASR juga dimansuhkan. Baik, kita nak minta pandangan dari Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan UPM susulan pemansuhan ini. Kita terus bersama Profesor Dr. Samsilah Roslan. Selamat tengah hari, Prof. Selamat tengah hari. Prof, transformasi sistem pendidikan peringkat rendah tanpa UPSR, bagaimana ia dapat memastikan pelajar ini bersedia dalam berdepan dengan perubahan ini? Terima kasih ya. Kalau kita lihat isu ni sebenarnya terdapat pelbagai pendapat yang diberikan oleh semua pihak dan sudah tentu semua pendapat ini kita teliti dan diambil kira ya. Kalau kita lihat sebahagian pihak berpendapat penghapusan UPSR ini akan mengurangkan tekanan khususnya kepada murid-murid di mana kalau kita tengok dalam suasana pandemik ni ramai murid yang menghadapi masalah untuk mengikuti pembelajaran dari rumah ya. Justeru dengan adanya pemansuhan UPSR ini kita dapat mengurangkan tekanan dan khususnya dapat mengurangkan obsesi dan fokus kepada pencapaian akademik yang spesifik dan memberikan lebih ruang dan peluang untuk tumpuan yang lebih seimbang kepada perkembangan individu yang kita lihat ya dalam falsafah pendidikan negara tu yang holistik, seimbang dan bersepadu. Ini sangat penting kerana kita tahu bahawa masa hadapan adalah jauh lebih mencabar dan kita perlu bangunkan kecekalan dan ketekanan dalam diri murid dengan kemahiran pemikiran yang kreatif dan inovatif untuk menangani masalah-masalah kompleks dengan cekap ya. Proses membangunkan ciri sasiah dan insaniah ni memerlukan tumpuan, memerlukan masa dan perlu menjadi fokus utama dalam pendidikan. Selain itu kita tengok kadang-kadang berlaku keadaan di mana murid define diri mereka melalui keputusan peperiksaan yang mereka hadapi atau mereka dapat. Jika mereka tak termasuk dalam kelompok yang dapat straight A, murid-murid ini mungkin meragui kemampuan diri mereka. Justeru diharapkan dengan pemansuhan ini guru-guru dan ibu bapa akan dapat memfokuskan fasa pendidikan rendah ni untuk membina kepercayaan dan keyakinan diri dalam murid, membangunkan kemampuan komunikasi dan kemahiran interpersonal yang tinggi supaya bila murid-murid ini masuk ke pendidikan menengah, mereka dapat masuk dengan identiti yang menjadi kekuatan diri mereka. Dan Prof, susulan pemansuhan ini adakah sistem penyampaian dan juga pengajaran guru-guru juga perlu diubah suai? Ini adalah sangat menarik ya sebab kalau kita tengok sebelum ni sama ada kita sedari atau tidak, peperiksaan ini sering dijadikan motivasi lah untuk murid-murid belajar. Jika tidak ada peperiksaan, amat sukar untuk ibu bapa, guru memastikan murid-murid ni menghabiskan masa berjam-jam untuk belajar. Kita tengok tahun-tahun yang tak ada peperiksaan, murid akan lebih banyak main, tak fokus kepada pembelajaran, kita panggil tahun honeymoon. Justeru kita sekarang perlu fikirkan kaedah yang menarik dan boleh mengekalkan minat dan kesungguhan murid-murid untuk belajar. Bagi murid peringkat rendah, memanglah kita boleh sebut tentang masa depan, manfaat menuntut ilmu kepada mereka. Namun tahap pemahaman mereka kepada perkara abstrak dan perkara jangka panjang ni mungkin belum capai sepenuhnya. Justeru kita perlu bina tarikan jangka pendek seperti mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik. PDP yang inovatif, yang kreatif, yang interaktif ya, boleh buat permainan atau pertandingan sihat yang boleh merangsang motivasi murid ni untuk menguasai pembelajaran yang kita telah tetapkan ya. Murid juga biasanya akan termotivasi jika aktiviti pembelajaran tersebut kita dapat kaitkan dengan sesuatu yang memang mereka minati ya. Jadi sekarang proses PDP ni perlu sangat interaktif ya, sangat menarik dan disesuaikan dengan minat ya, setiap murid yang berada dalam kelas tersebut. Dan
apa yang sangat penting juga dalam kita memastikan kejayaan transformasi, kita boleh kata transformasi pendidikan ini, kita perlu pastikan guru tidak dibebankan dengan pentaksiran-pentaksiran lain. Mungkin kita ada beberapa pentaksiran asaskan bilik darjah dan sebagainya, tetapi ia perlu implementasinya perlu dipastikan tidak terlalu membebankan sehingga matlamat kita nak memberikan lebih fokus untuk guru membangunkan sastia murid secara holistik itu tidak jadi terganggu pula kerana wujudnya penilaian-penilaian lain yang mungkin terpaksa diuruskan ataupun dilaksanakan oleh guru. Dan adakah dalam masa yang sama Prof melihat guru-guru cukup bersedia untuk menukar mentaliti ini? Mentaliti dari mempersiapkan pelajar ke arah peperiksaan kepada mentaliti baru iaitu memperkasakan pelajar dengan PKSK. Saya positif sebenarnya kalau kita tengok latihan guru tu dia komprehensif. Latihan guru ni dia ada standard yang melibatkan penguasaan ilmu, pengetahuan dan kemahiran tertentu untuk menjadi guru. Sebab tu dia ada ikhtisas perguruan. Jadi guru-guru sebenarnya telah dilengkapkan dengan package untuk mereka boleh menangani apa jua fasa ataupun transformasi dalam pendidikan dengan baik, asalkan kita memberikan sokongan yang berterusan kepada para guru. Dan alhamdulillah sesama guru sendiri pun mereka sangat proaktif mereka boleh membantu antara satu sama lain agar apa-apa agenda yang kita telah bina sama-sama yang kita fikirkan terbaik untuk generasi masa depan kita dapat sempurnakan sebaiknya, dan sudah tentulah pendidikan ini satu agenda yang antara yang paling penting lah. Prof, tidak dinafikan antara objektif utama perkara ini dilakukan adalah kerana tidak mahu sistem pendidikan kita terlalu berpandukan kepada peperiksaan semata-mata. Dalam masa yang sama, kita juga mahu mengasah pelajar-pelajar kita untuk lebih berfikiran kritis, berani bersuara dan tidak lagi ada rasa takut gagal kepada peperiksaan itu. Bagaimana perkara-perkara ini dapat dicapai, Prof? Itu yang saya sebutkan tadi. Kalau kita lihat, memang identiti orang Asia ni dia memang agak berorientasikan peperiksaan dan orang Asia biasanya memang dia cemerlang dalam peperiksaan. Itu adalah satu perkara yang sekian lama menjadi identiti kita, sangat kompetitif. Jadi proses untuk kita mengubah pemikiran rangka minda kita supaya kita pergi lebih jauh lagi daripada sekadar peperiksaan. Kalau kita menguasai kemahiran-kemahiran yang standard, kita menguasai ilmu-ilmu yang tertentu, kita akan jadi seorang yang bukan sahaja boleh mencapai apa yang kita cita-citakan, tapi di masa yang sama kita akan cemerlang juga dalam peperiksaan jika ada apa-apa peperiksaan yang diberikan. Maknanya kita tidak fokus kepada cemerlang dalam satu-satu peperiksaan sahaja sehingga mencapai peringkat kita terlalu obses sampai ada soalan sport dan sebagainya, yang itu menyebabkan pemikiran kita terlalu memfokus kepada peperiksaan tersebut, mengakibatkan bila peperiksaan dah tamat ramai murid rasa tak perlu belajar dah. Itu selalu berlaku. Dia belajar hanya untuk peperiksaan. Jadi adalah satu langkah yang baik bila kita mengubah kerangka minda kita supaya fokus belajar itu untuk kita menguasai sesuatu kemahiran tertentu, mengenal pasti kekuatan diri kita, menajamkan lagi kekuatan yang ada pada diri kita itu agar kita akan menjadi seorang individu yang benar-benar akan boleh contribute kepada masyarakat dan kepada negara satu hari nanti. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Samsilah Roslan, Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan UPM atas kupasan itu, dan kita ke perkembangan seterusnya.